Saya berada di bumi Melaka dan tajuk kita pada malam ini ialah berkaitan dengan peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hikmah Isra dan Mi'raj. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, seterusnya kepada pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, dan mereka yang bertungkus lumus menjayakan program ataupun kuliah kita pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalas segala jasa, segala penat lelah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan berbicara mengenai satu tajuk yang besar, satu peristiwa yang penting yang kita sentiasa tikrar, mengulang-ulanginya hampir setiap dan saban tahun. Termasuklah peristiwa-peristiwa besar di dalam agama Islam yang lain. Sebagai contoh, kita selalu mengulangi peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj, Maulidur Rasul, awal Muharram, Nuzulul Quran, dan perkara-perkara ataupun tarikh-tarikh yang penting di dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan perkara-perkara yang sedemikian akan menambahkan iman kita, akan menambahkan keteguhan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambahkan kemantapan kita terhadap syariat agama Islam itu sendiri. Baik, sebelum saya memulakan kuliah kita pada malam ini, saya nak repeat balik, ulang balik beberapa perkara yang penting dan dasar apa yang pernah saya sebutkan di dalam kuliah semalam. Antara dalil dan hujah terbesar peristiwa Isra dan Mi'raj ini datangnya daripada nas-nas Al-Quran yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam wahyunya. Pertama, dalil ataupun hujah yang berkaitan dengan peristiwa Isra ada di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Manakala hujah dan dalil berkaitan berlakunya peristiwa Mi'raj ada di dalam surah An-Najm pada ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Dan dalil-dalil ini sebenarnya sudah mencukupi bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mempercayai dan membenarkan bahawa peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj ini benar-benar berlaku di dalam sejarah dan benar-benar berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum perbahasan mengenai Isra dan Mi'raj nampak seolah-olah tiada kelojikan, nampak seolah-olah tak masuk akal, nampak seolah-olah sukar untuk diterima dan dipercayai, tetapi kita sebagai umat Islam mengambil pendekatan yang sama yang pernah diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pendekatan imani, iaitu beriman sepenuhnya, mempercayai sepenuhnya apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah menerusi sabdaan-sabdaan, hadis-hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara pertama yang saya nak repeat berkaitan dengan surah Al-Isra ialah surah Al-Isra ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendatangkan beberapa perkara yang penting. Antaranya yang pertama ialah Allah nak mengajarkan kepada kita manusia
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Rasulnya yang bernama Muhammad. Bagaimanakah cara Allah menurunkan hujjah-hujjah? Bagaimanakah cara Allah menurunkan dalil-dalilnya kepada manusia? Sebagai contoh di dalam surah Al-Isra, Allah mendatangkan 10 dalil yang berkaitan dengan ayat-ayat tauhid. Jadi ada 10 ayat di dalam surah Al-Isra sebagai dalil dan hujjah daripada Allah berkaitan dengan tauhid dalam bentuk ayat Al-Quran. Manakala ada 5 ayat di dalam surah Al-Isra yang mana Allah mendatangkan hujjah dan dalil dalam bentuk mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi dan Rasulnya. Ada 5 ayat. Itu kepentingan yang pertama. Manakala kepentingan yang kedua ialah di dalam surah Al-Isra juga mengajarkan kepada kita di dalam istilah ilmu tafsir disebut amalan 3 serangkai. Ini istilah ilmu tafsir. Apa dia sebenarnya amalan 3 serangkai? Amalan 3 serangkai ini ialah bila seseorang manusia ataupun hamba Allah dalam kehidupan dia diuji oleh Allah. Mungkin dia dimusibahkan oleh Allah dengan sesuatu keadaan, situasi ataupun peristiwa. Jadi apa tindakan melalui amalan 3 serangkai? Bila kita hamba kepada Allah, Allah uji kita, Allah musibahkan kita dengan keadaan tertentu. Yang pertama, jangan sesekali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dan yang ketiga, senantiasa dan berterusan melakukan kebaikan, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk dalam mana-mana situasi dan keadaan kita diuji dan dimusibahkan oleh Allah, jangan lupa 3 benda ni. Jangan buat syirik, jangan buat zalim, dan sentiasa berterusan melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kepentingan yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ialah mengenai kaedah dan cara-cara yang diajarkan oleh Allah bagaimana kita nak mentabligkan. Dengan kata lain, nak mendakwahkan agama ini iaitu Islam kepada manusia lain. Jadi mentabligh ataupun mendakwahkan agama ni bukan sesenang seperti kita berbicara dan bercakap. Tetapi ada aturan dia, ada kaedah dia, ada teknik-teknik dia, ada cara-cara dia yang akan memudahkan penerimaan kepada dakwah yang kita lontarkan kepada masyarakat, juga disebutkan di dalam surah Al-Isra. Jadi itu ada beberapa perkara yang penting secara sepintas lalu. Jadi terus kita pergi kepada tajuk utama ataupun poin kita pada malam ini. Pertama, bila kita sebut tentang hikmah Isra' dan Mi'raj, nombor 1 kita perlu faham mengapa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan bahawa peristiwa ini terjadi adalah kerana bentuk tasliyah. Apa dia tasliyah? Tasliyah boleh kita katakan sebagai pujukan. Tasliyah boleh kita katakan sebagai bentuk hiburan untuk merawat duka seseorang. Dan dalam kes ini adalah merupakan strategi, merupakan perancangan daripada Allah untuk memujuk dan menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanda kedukaan dan kesedihan ekoran berlakunya beberapa peristiwa yang menyayat hati terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara penting yang perlu disebutkan di sini ialah
Bila kita sebut tentang figure, personality, individu yang bernama Muhammad, benar Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi. Ya. Muhammad ini adalah seorang Rasul. Ya. Muhammad ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang terakhir pun ia. Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah ia. Nabi Muhammad dikurniakan mukjizat yang hebat dan besar. Nabi Muhammad pernah membulah bulan. Ia. Nabi Muhammad pernah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah pun benar. Tetapi dari sudut kita melihat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tetapi tidak pernah dinafikan dan terbuang sifat kemanusiaan, naluri kemanusiaan, jiwa kemanusiaan, perasaan kemanusiaan tetap ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak maksudkan ialah Allah tak mengurniakan pada diri dan jiwa, naluri dan perasaan Rasulullah kebal daripada peristiwa-peristiwa yang melingkungi sejarah kehidupan baginda. Dalam sejarah bila Rasulullah berdakwah, Rasulullah menerima penentangan, Rasulullah menerima penolakan daripada golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan pembesar dan elit di Mekah. Dan bukan setakat menolak dan menentang ajaran dakwah Nabi, tetapi sejauh Rasulullah menerima cacian, Rasulullah menerima makian, Rasulullah menerima macam-macam tuduhan, Rasulullah diberi pelbagai-pelbagai labelan, assassination character yang berlaku terhadap batang tubuh Nabi. Tetapi sebagai manusia yang ada jiwa dan naluri kemanusiaan, Rasulullah tetap berasa sedih. Rasulullah tetap ada perasaan stres. Rasulullah tetap ada perasaan tertekan dalam menghadapi keadaan dan situasi sedemikian. Bukanlah kerana Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul yang terakhir, Allah bagi jiwa kemanusiaan dia kebal, terfilter daripada perasaan-perasaan tadi, tidak. Sebagai sifat kemanusiaan, Rasulullah sedih bila Rasulullah nak menyampaikan sesuatu yang hak, Rasulullah nak menyampaikan sesuatu yang benar, tiba-tiba menerima penolakan. Rasulullah nak sebut benda yang sebenar, Rasulullah dicaci. Rasulullah nak sebut benda yang betul, Rasulullah yang dimaki. Perasaan sebagai jiwa kemanusiaan sedih, stres, tertekan itu ada. Lebih-lebih lagi terkait dengan hikmah Isra' dan Mi'raj. Rasulullah telah kehilangan insan-insan, individu-individu, manusia-manusia yang paling dekat, yang paling rapat, yang paling qarib dengan Rasulullah. Tak mustahil dan tak peliklah kalau jiwa Rasulullah bersedih dan berduka. Sama seperti manusia biasa yang kehilangan orang-orang yang paling dekat, dikasihi, disayangi dan dicintai dalam lingkungan kehidupan masing-masing. Ini berlaku kepada Rasulullah. Jadi cara Allah nak menghiburkan hati Nabi ialah diberinya mukjizat yang terbesar ini, memperjalankan Rasulullah dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj, dari setiap lapisan-lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha dan seterusnya menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menerima pensyariatan salat 5 waktu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, peristiwa inilah yang kita nak sebut. Rasulullah kehilangan insan-insan yang begitu dekat dalam kehidupan baginda. Jadi sebelum Rasulullah kehilangan 2 individu yang penting dalam hidup baginda, lebih awal berlaku pada 1 Muharram tahun yang ke-7. Bukan tahun yang ke-7 Hijrah, tetapi tahun yang ke-7 Rasulullah diangkat menjadi Rasul.
Tahun ke-7 Rasulullah diangkat menjadi Rasul bersamaan 1 Muharram. Apa peristiwa besar yang berlaku? Keseluruhan bangsa-bangsa Arab Quraisy yang dimulai, yang didominasi oleh 2 suku, yaitu suku Bani Makhzum dan suku Bani Abdus Syams, telah melakukan pemboikotan total terhadap 2 bani yang dekat dengan Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini berlaku selama dalam tempoh berapa? 3 tahun. Bayangkan kalau bermula 1 Muharram tahun yang ke-7 kenabian. Kita ambil pukul rata secara ringkas, tahun ke-8 baru setahun, tahun ke-9 2 tahun, tahun yang ke-10 3 tahun. 3 tahun berlaku pemboikotan ekonomi. Maksudnya, orang-orang Arab yang luar daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib dilarang sama sekali untuk melakukan antaranya ialah pernikahan, perkahwinan dengan kedua-dua bani ini. Berkahwin pun tak boleh, berkahwin pun tak dibenarkan. Apatah lagi sejauh melakukan jual beli dan hubungan transaksi dengan 2 bani ini. Jadi kalau kita ada kedai runcit, mari 2 bani ni Hashim tu contoh. Mari 2 ni nak membeli ke, nak buat apa ke, jangan melakukan urusan perniagaan, urusan ekonomi, urusan transaksi dengan mereka. Yang akibat daripada pemboikotan ekonomi ini menyebabkan kedua-dua bani ini menghadapi apa dia? Kelaparan, krisis ekonomi, krisis makanan, krisis minuman. Sehingga kan mereka ni memakan daun-daun kayu. Ada yang memakan akar-akar pokok. Ada yang merebus kembali kulit-kulit binatang yang ada dalam simpanan mereka dan sebagainya untuk dijadikan sumber makanan dan minuman. Amat-amat memerihkan, amat-amat menyedihkan. Yang akhirnya ada jua di kalangan mereka yang merasa simpati daripada tokoh-tokoh yang hebat dan penting mereka. Yang ada masih lagi peri kemanusiaan dan nilai-nilai murni. Yang ada perasaan simpati, yang ada perasaan empati, yang ada perasaan kasihan dan belas terhadap apa yang berlaku kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dalam gambaran seolah-olah mereka nak membatalkan perjanjian dan isi surat yang ditulis yang digantungkan di hadapan pintu Kaabah. Yang akhirnya isi perjanjian ni apa yang terjadi padanya? Dimakan oleh anai-anai. Yang tinggal hanya nama Allah sahaja. 3 tahun tuan-tuan, bayangkan keperitan dan penyiksaan. Sampailah seterusnya berlakulah perkara-perkara yang menyedihkan dalam hati Rasulullah. Pertamanya Rasulullah kehilangan bapa saudara yang amat-amat dicintai dan dikasihi. Walaupun dalam sejarah kita tahu bahawa Abu Talib yang menjaga Nabi, yang protek Nabi, yang senantiasa melindungi Nabi daripada ancaman-ancaman pembesar musyrikin Mekah, dia wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia ialah Abu Talib. Abu Talib memelihara Rasulullah sejak umur Rasulullah 8 tahun. Rasulullah ketika berusia 6 tahun, ibu dia meninggal. Kemudian datuk dia ambil jaga dan pelihara Nabi. Dari usia 6 tahun, berada dalam asuhan datuknya selama 2 tahun. Umur 8 tahun, Abdul Muttalib pula pergi meninggalkan baginda. Siapa yang diminta jaga Nabi? Abu Talib. Sedangkan rangkaian bapa saudara Nabi ni ramai. Bapa saudara Nabi ni banyak. Tapi Abu Talib ni ialah
adik-beradik sebapak dan seibu dengan bapak Nabi sendiri, iaitu Abdullah. Jadi tok Nabi nama apa? Tok Nabi nama apa? Abdul Muttalib, atau nama betul dia Syaibah. Abdul Muttalib bin Hashim, Syaibah bin Hashim. Syaibah bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim ni isteri dia ramai. Isteri dia ramai. Ada rekod yang sebut isteri dia ada 5 orang. Ada rekod yang menyebut isteri dia ni ada 6 orang. Jadi Abdullah bapa kepada Rasulullah ni memang sebapa dan seibu dengan Abu Talib. Mak kepada Abdullah, mak kepada Abu Talib, pak saudara yang jaga Nabi ni bernama Fatimah binti Amru Al-Makhzumi. Ada 3 anak Abdul Muttalib di sini. Nombor 1 Abu Talib, yang kedua Zubair, yang ketiga Abdullah. Ada isteri-isteri lain. Contoh, anak Abdul Muttalib yang tua. Siapa yang tua? Anak Abdul Muttalib yang sulung. Yang pernah diperintahkan oleh Abdul Muttalib supaya pi tengok keadaan adik dia yang sedang sakit di mana? Di Abwa. Kan Abdullah dengan kafilah dia, dengan saudara-saudara dan sahabat dia baru balik berniaga. Tiba-tiba bapa kepada Rasulullah ni jatuh sakit. Dan bila menunggu-nunggu kedatangan anaknya yang bernama Abdullah ni tak muncul-muncul. Orang lain yang muncul. Bila tanya khabar dan berita berkaitan Abdullah, mereka cerita Abdullah jatuh sakit. Jadi siapa yang diarahkan untuk pi cari, pi tengok keadaan adik dia, anak sulung Abdul Muttalib, iaitu Al-Haris. Al-Haris ni dia mak dengan Sofiyah. Sofiyah ni isteri Abdul Muttalib. Kalau Al-Haris ni mak dia nama Sofiyah. Kalau yang nama Nutailah, Nutailah ni isteri Abdul Muttalib. Kalau Nutailah ni mak kepada Abbas, pak saudara Nabi Abbas lah, sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas tu. Kalaulah isteri Abdul Muttalib yang nama Halah, itu mak kepada Hamzah. Hamzah pun pak saudara Nabi, tapi bukan adik-beradik, seibu dengan Abdullah dan Abu Talib. Ada isteri Abdul Muttalib yang bernama Lubna. Lubna ni mak kepada Abu Lahab. Mak lain pula. Abu Lahab tu pak saudara Nabi juga. Tu contoh. Cuma nak sebut hak betul-betul sebapak dengan seibu Abu Talib, Az-Zubair dan Abdullah. Jadi Abu Talib ni jaga Nabi. Sejak Nabi daripada kecil dibawa Nabi berniaga, belajar berniaga ke Syam, hidup berdikari. Dan dia mempunyai tanggungan anak-anak yang agak ramai. Berapa orang anak Abu Talib? Dalam sejarah ada 6. 4 lelaki, 2 perempuan. 4 lelaki. Pertama Talib. Sebab tu gelaran dia Abu Talib. Yang kedua Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Yang syahid dalam perang apa ni? Hak 3 orang tu. Rasulullah kata, kalau kawan ni wafat, kawan ni ganti. Kalau kawan ni wafat, kawan ni ganti. Siapa? Perang apa tu? Ingat tak perang Mu'tah? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah wafat, siapa yang ambil? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah wafat, siapa yang ambil? Ja'far bin Abi Talib. Kemudian ambil dekat Khalid bin Al-Walid, barulah pasukan Islam berjaya mendapat kemenangan. Rasulullah dah beritakan awal-awal tentang syahidnya 3 nama ni. Termasuklah anak Abu Talib yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Atau dalam sejarah, gelaran dia Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Dia ada sedikit kisah yang agak melucukan. Dulu saya ada kawan di sekolah menengah Arab, dengan nama ni lah dinamakan oleh bapak dia. Tapi sebab Arab tu At-Tayyar, jadi boleh Melayu ni nak tulis, dia jadi Ja'far Tayyar. Jadi kami pun duk panggil dia Ja'far Tayyar lah. Sebab dia tak buat Y itu 2.
Dia buat T-A-Y-A-R. Yang dia nak masukkan Ja'far Tayyar tu lah. Tapi sebab ejaan begitu, kami pun duk kelui dia Ja'far Tayyar lah. Sebenarnya Ja'far At-Tayyar. Kemudian sepupu Nabi lah. Hak kahwin dengan anak Nabi, menantu Nabi, Ali bin Abi Talib. Dan seterusnya, anak lelaki yang terkecil, Aqil atau disebut Uqail bin Abi Talib. Anak dia yang perempuan ada 2 orang. Fakhitah binti Abi Talib, satu lagi Jumanah binti Abi Talib. Jumanah inilah dalam sejarah yang digelar Ummu Hani. Pernah dengar nama Ummu Hani ni? Kalau dalam peristiwa Isra' Mi'raj, biasanya riwayat daripada geng-geng Syiah, dia akan bawa peristiwa ni bermula daripada rumah Ummu Hani ni lah. Sebab dia nak kait juga mana-mana keluarga yang terlibat dengan Ali ni, sebab dia nak mengagungkan dan memuliakan Ali. Dia nak bubuh juga cerita-cerita ada terkait dengan Saidina Ali, termasuk adik-beradik perempuan dia yang bernama Ummu Hani. Sebab tu bila kita rangkumkan keseluruhan riwayat yang ada, mesti ada kisah. Rasulullah bermula peristiwa Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani. Baik. Kemudian, daripada Ali bin Abi Talib inilah isteri dia Fatimah. Banyak jenis nama-nama Fatimah macam tadi. Mak dia nama apa? Mak dia tadi Fatimah binti Amru. Bini dia pun Fatimah binti Asad. Inilah wanita yang Rasulullah anggap sebagai ibu kedua selepas ibunya Aminah. Sebab kawan ni lah yang jaga dia sejak daripada kecil sampailah meninggal. Dan dia sendirilah dengan tangan yang mulia baginda meletakkan jasad Fatimah binti Asad di lahatnya. Dan mendoakan dengan satu doa yang khusus kepada Fatimah binti Asad yang dianggap sebagai ibu kedua selepas Aminah binti Wahab. Baik. Tu Abu Talib. Abu Talib meninggal. Dalam sejarah tuan-tuan bacalah berkenaan dengan Abu Talib. Walaupun dia tidak memeluk agama yang didakwahkan oleh Rasulullah, tetapi dia sentiasa menjaga, mengawal, protek Nabi daripada ancaman-ancaman dan anasir-anasir daripada pembesar-pembesar Quraisy. Yang hari-hari nak buat macam-macam dekat Nabi, nak cantah Nabi. Walaupun kemuncak kemarahan mereka, nak marah dah dekat Nabi ni, tapi sebab tertampannya dengan penghormatan mereka yang masih tinggi pada Abu Talib, mereka tak buat apa-apa kat Nabi. Habis terik pun nak marah, dia sebut benda tu dekat Abu Talib, ingatlah anak saudara hang, pesanlah anak saudara hang jangan dia buat macam-macam. Dia nak serbu Nabi terus, dia masih ada sifat hormat pada Abu Talib. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, Abu Talib dengan segala kriteria yang saya sebutkan tadi, tiba-tiba telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa selepas ini yang akan menggalas amanah dan tanggungjawab nak menjadikan dirinya sebagai pengganti kepada Abu Talib? Belum pasti dan belum tentu ada. Sebab itulah Rasulullah bersedih. Dalam riwayat menyebutkan 2 bulan kemudian, barulah Rasulullah kehilangan isterinya yang dicintai dan dikasihi, iaitu Khadijah. Siapa Khadijah? Wanita mulia yang dikahwini oleh Rasulullah. Dalam riwayat menyebutkan beliau dilahirkan 68 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. 68 tahun sebelum hijrah. Maksudnya ketika hijrah, umur dia jadi berapa patut? 68 lah. Sebab sebelum 68, tapi tak sampai lah. Sebab apa tak sampai? Sebab dia wafat sebelum berlakunya hijrah. Dia wafat sebelum berlakunya Isra' Mi'raj. Jadi untuk kita buat conclusion ataupun padanan, kalaulah dia lahir 68 sebelum hijrah. 68 sebelum hijrah. Jadi Rasulullah kena umur berapa sebelum hijrah? 13 tahun di Mekah. Jadi umur Rasulullah ketika hijrah 53
53. 68 tolak 53? 15. Jadi 25 Rasulullah, 40 Khadijah kahwin. 40 tolak 25? 15. Itulah. Baik. Dia adalah wanita yang mulia di sisi masyarakat Arab Quraisy. Bapanya meninggal di dalam peperangan Fijar. Pernah dengar dalam sejarah peperangan Fijar, ketika usia Rasulullah ni masih muda. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah cerita dalam peristiwa Fijar ni, Rasulullah tu ikut dalam peperangan, tapi tak bawa senjata. Apa tugas Rasulullah dalam peperangan? Ikut pak saudara dia, duduk belakang pak saudara dia, dia tolong kutip panah-panah hak tak kena, panah-panah hak tak tersasar, bagi balik kat pak saudara dia. Contoh bila berlaku panah memanah tu, ada hak tak kena, ada hak tersasar. Jadi dia kutip balik, bagi kat pak saudara dia, akan panah balik kepada pihak musuh. Okey, tu sejarah perang Fijar. Jadi dia ni ialah siapa sebenarnya? Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid bin Asad, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi sambung tak dengan keturunan Nabi pada datuknya yang bernama Qusay, Al-Qurashiyah Al-Asadiyah. Ibu dia ialah Fatimah juga. Fatimah binti Zaidah. Dia ni adalah keturunan suku Arab Quraisy daripada kabilah Bani Amru bin Lu'ay. Tu. Maksudnya, dia adalah orang yang apa? Orang yang terhormat. Zaman jahiliyah, Khadijah ni digelar At-Tahirah. Apa dia Tahirah? Wanita yang suci, wanita yang bersih, wanita yang mulia. Jadi Rasulullah adalah lelaki yang ketiga dalam sejarah kehidupan Khadijah yang dikahwini dalam hidupnya. Jadi kalau dalam sejarah, kalau kita tengok tu, Rasulullah ni adalah suami yang ketiga. Maksudnya sebelum ni Khadijah pernah berkahwin dengan dua orang individu lelaki. Pertama, Khadijah pernah berkahwin dengan Abu Halah bin Zurarah bin Nasabi At-Tamimi. Yang kedua, dia berkahwin dengan Atiq bin Ais bin Umar bin Makhzum. Itulah dua suami yang pernah dikahwini sebelum ni. Jadi Rasulullah adalah suami yang ketiga dalam kehidupan Khadijah. Dan mereka dikurniakan berapa orang anak? Cuba bilang anak Nabi. Apa dia? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kemudian anak lelaki Qasim. Sebab tu gelaran Rasulullah Abul Qasim, Abdullah. Jadi dia ada seorang lagi anak Ibrahim, tapi bukan dengan Khadijah, tapi dengan Maryam Al-Qibtiyah, seorang wanita yang dihadiahkan oleh Mekaukis daripada Mesir. Maryam Qibtiyah. Dia dua beradik. Mekaukis Mesir hadiahkan dua orang. Jadi satu tu adik dia nama Sirin. Adik dia nama Sirin Rasulullah berikan kepada seorang sahabat. Jadi sahabat tu mengahwini adik dia Sirin, Rasulullah ambil siapa? Ambil Maryam Qibtiyah. Dapatlah Ibrahim yang wafat ketika berusia 18 bulan. Dalam sejarah kan bila Ibrahim wafat tu terjadi gerhana matahari itu. Jadi Rasulullah memperingatkan bahawa terjadinya gerhana ni bukan kerana kematian seseorang, tapi itu adalah tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat solat gerhana matahari. Baik. Itulah Khadijah, insan dan individu yang senantiasa menemani Rasulullah dalam susah, dalam payah. Kalau kita buat istilah rumah tangga, orang yang tidur sebantal dengan Rasulullah, inilah. Orang yang tidur satu tilam dengan Nabi, inilah. Orang yang hidup dalam satu bumbung rumah, inilah. Berkongsi kehidupan suka dan duka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah ni dia ada perniagaan.
Kalau tuan-tuan baca betul sejarah dan sirah Nabi ni, Khadijah ni dia ada perniagaan pembuatan kulit. Pembuatan kulit. Jadi Rasulullah ni, dia beli kulit-kulit daripada, kan orang duk semulih tu, dia beli kulit-kulit, kemudian Rasulullah samak. Rasulullah samak kulit tersebut, jadi Rasulullah jual secara borong kepada orang-orang yang nak menggunakan kulit tu. Jadi contoh, geng-geng hak buat tali pinggang, pergi ambil. Rasulullah jual borong. Rasulullah tak ada kedai apa lah. Bila dia siap tu, ada dah orang nak ambil. Kalau bahagian nak buat baju kulit ke, nak buat bahagian kasut ke, nak buat bahagian slipper ke, terus ambil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara Rasulullah berniaga dulu pun. Rasulullah dia tak ada kedai, dia tak ada mat. Tetapi dia bawa barang-barang daripada Mekah, dia jual habis. Jadi dia akan beli pula barang-barang yang akan menjadi keperluan penduduk di Mekah bila balik. Bila balik tu bukan kata buka kedai yang jual dah. Dia apa? Dia kata ni? Jual, supplier. Ada jualan sang. Ni nak. Itulah cara Rasulullah berniaga. Jadi akhirnya wanita mulia ni wafat. Jadi di sini kita ada dua perbandingan. Perbandingan yang pertama, orang yang sentiasa menjaga dan protek Nabi dari luar rumah, Abu Talib telah meninggal. Dan satu lagi individu yang sentiasa berkongsi kehidupan dengan baginda, yang sentiasa meringankan beban baginda dari dalam rumah adalah Khadijah. Sekarang dua kekuatan ini telah pergi. Dan inilah yang disumpulkan oleh sebahagian ulama dengan kehilangan 3 ta. Apa dia 3 ta? Pertama, berkaitan dengan boikot ekonomi tadi dikaitkan dengan harta. Itu ta yang pertama. Manakala yang kedua, protek dan perlindungan daripada Abu Talib dinisbahkan dengan tahta. Ta yang kedua. Dan yang ketiga dinisbahkan dengan Khadijah ialah wanita. Jadi Rasulullah sebelum berlakunya Isra' Mi'raj telah kehilangan konteks harta, pembaikatan ekonomi, konteks orang yang defend dan protect Nabi, tahta. Dan yang ketiga terkait dengan wanita, isteri yang dicintai oleh Rasulullah, iaitu Khadijah. Baik, bila kita melihat kepada ketiga istilah ini dan kita nak hubungkan secara analogi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, perjalanan yang suci, perjalanan yang mulia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, perjalanan dan pertemuan dengan Allah untuk mencapai kepada tingkat dan tahap kesempurnaan, maka ketiga-tiga ta itu harus dinafikan, diangkat dan dibuang daripada kehidupan. Dengan kata lain, nak mencapai kesempurnaan dan maqam, bertemu dengan Allah, perjalanan suci bertemu dengan Allah, kita kena tinggalkan harta dan kedudukan, pangkat dan segalanya. Kita kena tinggalkan apa yang disebut tahta. Kita kena tinggalkan apa yang disebut wanita. Hanya diri kita yang akan berdepan melalui perjalanan suci ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum benda ni jadi silap faham dan kekeliruan, perlu adanya sedikit pemahaman. Sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan muka bumi, untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Sebagai manusia yang hidup di atas dunia, apa yang dikurniakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi sebarang permasalahan kepada kita. Sebab sewaktu kita hidup, kita duduk atas dunia.
Dan perkara-perkara ini adalah keperluan. Perkara-perkara ini adalah kemastian untuk pemudah caraan kelangsungan hidup kita di atas muka bumi. Dengan kata lain, bila duduk atas muka bumi, kita perlukan pasangan hidup yang katanya wanita. Bukan nak suruh buang waktu hidup tu dah. Dengar dulu. Yang kedua, kita juga perlukan harta. Untuk kita hidup, kita nak makan, kita nak minum, kita nak beli, kita nak guna, kita nak pakai, memerlukan harta. Jadi carilah harta sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dari sudut kebaikan dan kehalalannya. Jangan buat perkara yang bertentangan dengan syariat dan perintah Allah sumber-sumber harta tersebut. Dan yang ketiga, sememangnya hidup atas dunia ni, kita ni ada yang dianugerahkan pangkat, gelaran tertentu, level tertentu, tahap tertentu. Jadi itu kita gunakan dalam kehidupan kita. Cara nak buat lagu mana, semua benda yang Allah bagi, semua kurnia yang Allah bagi, semua nikmat yang Allah bagi ni, kita gunakan sebagai jalan ataupun wasilah untuk mencapai mardatillah. Apa yang Allah redha dalam hidup kita. Jadi bila kita ni memerlukan pasangan hidup, lelaki yang namanya wanita, wanita yang namanya memerlukan lelaki, jadi buatlah kehidupan anda, rumah tangga anda bersama pasangan anda, jalan dan corak hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah hidup atas dunia, perlu ada pasangan, perlu ada isteri, perlu ada bini, perlu ada wife ni. Tapi dalam perkongsian hidup, berumah tangga tu, bentuk dan coraklah kehidupan rumah tangga anda pada jalan yang Allah redha. Sebab satu masa, kita akan tetap tinggalkan dia. Dan hak-hak keredaan itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan kata nak suruh tinggal. Hak tinggal itu tetap tinggal. Tapi corak kehidupan berumah tangga kita dengan dia, adakah akan dinafikan oleh Allah? Allah tak tanya ke? Allah tak soal siasat balik ke? Ada soal siasat, ada pertanyaan. Begitu juga dengan harta. Kan disebutkan dalam hadis Nabi, harta ni Allah tanya dua kan? Sumber dia dari mana? Pengeluaran dia ke mana? Dua-dua kena jaga yang betul. Sumber dia pun kena halal. Cara keluarkan duit tu pada tempat yang halal dan dibenarkan pada syarak. Kalau salah satu fail, apa akan jadi? Sumber halal kita guna untuk benda yang haram. Ataupun sumber haram guna untuk benda yang halal. Ada pertanggungjawaban, ada soal siasat di hadapan Allah. Begitu juga dengan pangkat-pangkat gelar yang kita dapat. Hari ini atas dunia kamu raja, apa yang kamu buat pada orang-orang yang di bawah pemerintahan kamu? Ada amanah, ada tanggungjawab, ada soal siasat di hadapan Allah. Kamu pemimpin, apa yang kamu buat pada rakyat kamu? Kamu pengurusi masjid, apa yang kamu buat pada ahli qaryah kamu? Kamu ketua polis, apa yang kamu buat pada bentuk keamanan di tempat kamu? Kamu ni, apa tanggungjawab dan amanah yang kamu buat? Semua akan disoal siasat dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tapi dengan kata lain, bila kita nak menghadap menuju kepada Allah, semua benda ni kita akan tinggalkan. Kita akan tinggal. Baik. Dan dalam hidup ni, kita tak dikurniakan dengan semua benda yang menjadi impian kita. Sebab kehidupan kita sememangnya secara confirm dan pasti telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Contohlah, saya buat analogi yang mudah. Kalau tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan bawa kereta, kemudian masuk parking, berhenti parking, bubuh tempat P, parking. Yang saya nak buat analogi ialah 4 biji tayar kereta anda. Setiap tayar kereta anda tu, setiap sebiji tu dia ada tak tempat bubuh angin tu? Tempat bubuh angin. Jadi biasanya tempat bubuh angin ni, kalau kita parking kereta, kedudukan tempat bubuh angin pada semua tayar tu sama ke tak sama? Tak sama.
Contohlah kita letak tayar yang pertama depan belah kanan dari sudut handsome tak handsome, cantik tak cantik, contoh saja ni. Belah ni dari sudut kayak nombor 3 ada ilmu tak ada ilmu, jahil alim. 4 ni ada pangkat dikenali ke, jenis tak ada pangkat orang tak kenal. Jadi mungkin tayar pertama hak belah kanan tu takdirnya duduk belah atas tempat angin. Duduk belah atas tu kita kata Allah bagi handsome, smart kita ni. Tapi tayar belah kiri belum tentu duduk belah atas. Dia duduk belah bawah sekali. Handsome tapi miskin. Lepas tu hak ni duduk tengah-tengah. Dia bukan duduk atas, dia bukan duduk bawah, dia duduk tengah-tengah. Bab ilmu tadi. Nak kata alim sangat pun tak, nak kata jahil sangat pun tak. Okeylah, tahulah sikit-sikit. Lepas tu hak belah ni, hak jenis ada pangkat tak ada pangkat, duduk bawah sekali. Maksudnya orang yang tak dikenali, orang awam biasa, netizen biasa. Tu takdir Allah katakan untuk anda. Tapi kereta orang lain bila parking, adakah akan sama bentuk tempat angin tu dengan anda? Tak. Anda tadi handsome, kawan tu duduk bawah sekali. Bila duduk bawah sekali jadi apa? Tak berapa handsome. Tapi anda miskin, dia kaya. Gelap pun kaya. Lepas tu alim, duduk belah atas. Alim, tapi orang tak kenal. Tapi kalaulah Allah bagi advantage, semua kebetulan parking tu duduk belah atas belakang. Maksudnya apa? Tu kelebihan kurniaan Allah bagi pada anda. Handsome pun handsome. Semua orang nak handsome ni. Yang kedua, kaya pun kaya. Yang ketiga, alim pun alim. Yang keempat, orang yang ada pangkat, orang yang kenal. Tu advantage lah, kelebihan yang Allah bagi pada kita. Tapi nak habaknya, ketentuan yang Allah bagi tu masing-masing kita tak sama. Boleh faham tak analogi tu tak? Nama lepas ni duk main unduk bini pun kata, pasal apa ni masuk parking tak betul ke, nampak macam betul, tiba-tiba unduk masuk balik. Rupanya dengar ceramah ustaz, dia undur masuk balik tu dia nak suruh semua duduk belah atas. Tu tak akan melibatkan kehidupan sebenar anda, tu analogi saja. Analogi saja. Okey. Baik. Seterusnya, apa yang berlaku selepas 3 ni? Tuan-tuan pasti ingat dan maklum dalam sejarah Rasulullah cuba untuk melebarkan sayap dakwah ni ke satu tempat di luar kota Mekah. Rasulullah bersama dengan anak angkat dia. Yang mana anak angkat ni asalnya seorang budak milik bekas isterinya. Hak meninggal itulah Khadijah. Sebab dia nampak Rasulullah ni amat menyukai hamba ni. Jadi Khadijah hadiahkan bagi hamba ni kepada Nabi. Yang kemudian Nabi ni anggap dia sebagai apa? Anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harisah. Dua ni Rasulullah sayang dua-dua ni. Zaid bapak dia dengan anak dia. Siapa anak dia? Anak Zaid bin Harisah siapa? Usamah bin Zaid. Salah seorang komander perang muda kan. Yang menjadi pertikaian di kalangan sahabat-sahabat senior bila Rasulullah lantik dia jadi komander perang. Umur dia berapa belas tahun masa tu. Sedangkan sahabat senior yang lain yang ada pengalaman dalam perang-perang sebelum ni masih duk hidup. Kenapa lantik Usamah? Tu tentang Usamah. Rasulullah sayang dua-dua ni. Dulu pun waktu ada seorang wanita yang disyaki mencuri dan nak menjalankan hukuman potong tangan. Peristiwa ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah, sebelum berlaku perang Hunain. Minta siapa? Geng-geng yang terlibat keluarga perempuan ni minta pertolongan Usamah lah. Sebab Usamah ni ialah anak kepada anak angkat Nabi, antara orang yang rapat, dekat dan dicintai Nabi. Tujuan dia nak suruh Usamah ni jadi kabel lah, usah-usah. Wujudlah ringankan, jangan bagi potong tangan. Merah muka Rasulullah. Sebab itulah keluar hadis, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Itu peristiwa terjadi, keluarnya hadis Nabi. Tak ada basa-basi tentang soal hukuman dan ketetapan daripada Allah, tak kira dia tu siapa, sehingga Nabi mengungkapkan kalaulah anak perempuannya sendiri Fatimah tu yang mencuri pun, Nabi akan potong dan keratkan.
Pilah dengan Zaid bin Harisah. Taif ni agak jauh, 90 hingga 92 kilometer. Nabi dua ni. Di sana mudah-mudahan dakwah diterima. Dah orang Mekah banyak yang tolak, orang Mekah banyak yang menentang. Harap-harap di Taif ada penerimaan dakwah Islam ni. Tapi harapan Nabi berkubur bila dakwah Nabi ditolak mentah-mentah di Taif. Bahkan yang menolak ini mengupah anak-anak kecil di jalanan supaya buat apa? Baling batu, tuan-tuan. Baling batu dekat Nabi. Zaid bin Harisah ni melindungi dengan badan dia. Lontaran-lontaran batu ni. Sampai habis berdarah pada betih dan kaki Rasulullah. Gambaran banyaknya darah yang keluar tu, bila Rasulullah nak menanggalkan capal baginda tu, melekit. Maksudnya darah yang mengalir tu, bila turun pada bawah kaki Nabi tu, dia melekat dengan kulit capal tu, melekit. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah sabar. Jadi Rasulullah balik, Rasulullah sempat berehat di dusun milik dua beranak, dua beradik. Dua beradik ni duduk di Mekah tu paling kuat lawan Nabi. Tapi di Taif mereka ada kebun. Jadi tak pelik lah. Mereka orang hebat di Mekah, orang kaya di Mekah, mereka ada kebun di Taif. Kita hari ni lah, duduk di Kelantan pun ada tanah di Melaka. Duduk di Kelantan pun ada tanah di Cameron. Biasalah tu. Orang kaya. Di sinilah Rasulullah bertemu dengan Adas. Siapa Adas? Seorang budak Nasrani yang menjaga kebun bagi dua beradik tersebut. Siapa? Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dua ni kuat duk lawan Nabi ni, kepala pengat di Mekah ni. Tapi waktu tu mereka kesian tengok Nabi, keadaan demikian. Allah bagi dalam hati dan jiwa mereka kesian, suruh pembantu dia nama Adas pergi bawa air dan bawa satu, nak panggil apa, satu tangkai anggur tu, pergi. Duk berehat situ. Dan ada dialog. Sehingga menyebabkan Adas masuk Islam. Kerana dalam isi dialog tu Rasulullah berbicara mengenai Nabi Yunus ibnu Matta. Lalu dia tanya, macam mana kamu boleh tahu dan kenal Yunus bin Matta? Kerana dia adalah saudaraku dalam dakwah. Maksudnya, jaluran salasilah para nabi-nabi yang sebelum aku juga bawa dakwah seperti yang aku bawa. Jadi dia percaya dekat Nabi, dia beriman dengan Nabi. Sekurang-kurang menyejukkan hati Rasulullah. Hal lain tu tolak, ada seorang yang beriman dengan Rasulullah. Dan ada tawaran daripada malaikat penjaga gunung kan. Kalau Rasulullah nak, dia pun nak pergi hempak penduduk Taif. Tapi Rasulullah tak mau benda tu berlaku. Tengok rahmat dan rahimnya hati dan jiwa Rasulullah. Kalaulah mereka hari ini tak mau beriman, Rasulullah mengharapkan apa? Vision masa depan. Anak dan cucu mereka menerima dakwah yang aku bawa. Jadi kalau Rasulullah minta malaikat tu hempak, apa jadi? Habis berkuburlah generasi tu. Mati pula dalam keadaan tidak beriman dan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dibiarkan hidup, berkemungkinan anak cucu generasi seterusnya akan beriman dengan dakwah Nabi. Lihat apa yang berlaku. Selepas perang Hunain, kan berlaku perang Taif. Kan pembukaan kota Mekah jadi peristiwa anak potong tangan. Jadi perang Hunain, perang Taif. Apa tu baru perang Tabuk yang last. Kalaulah kita duduk keadaan macam tu lagu mana? Mari Melaka, baru nak start kuliah. Orang hambak keluar. Muka sedih saya. Naik EF5. Berhenti di tepi kaki Bukit Katil. Mari. Entiti mana penjaga Bukit Katil. Lagu mana? Kita hempak semua. Lagu mana tuan-tuan? Kita lain dengan Nabi. Geramnya, nak marahnya. Hak kita kena, hak kita duk rasa tu. Hempaklah, bukan Bukit Katil saja. Habis segala bukit yang ada ni. Tapi itulah Nabi. Jadi ini adalah kembali kepada yang asal tasliyah.
untuk hiburkan hati Rasulullah dalam keadaan sedih dan duka ni. Maka strategi dan perancangan daripada Allah memperjalankan Nabi. Itu hikmah yang pertama, dah pukul 9. Ada 4 lagi. Aku mana ni? Jadi pukul 12, okey tak? Kita ringkas-ringkaskan adalah. Baik. Hikmah yang kedua, dari sudut psikologi ataupun mental. Dari sudut psikologi ataupun mental, Isra' dan Mi'raj ni adalah program pendidikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk holistik dan integrasi. Ini adalah bentuk analogi yang kedua. Baik, kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, siapa yang menjadi pendidik? Siapa pendidik sebenar dalam peristiwa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nak mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga nak bagi tahu dari sudut yang tersirat bahawa apa? Bahawa selepas Rasulullah kehilangan orang hak duk jaga Nabi, duk protect Nabi, orang hak sentiasa meringankan kehidupan dalam keluarga Nabi ni, selepas ni yang akan gantikan hal tersebut adalah Allah terusan akan jaga Nabi, akan shield Nabi, akan protect Nabi, akan lindungi Nabi, dan akan sentiasa mendengar keluhan-keluhan, akan sentiasa mendengar doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam ayat 1 surah Al-Isra' belakang tu, innahu huwas sami'ul basir, yang maha mendengar, yang akan senantiasa mendengar doa, hajat, keluhan, permintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Basir, yang maha mengetahui, yang senantiasa melihat, yang senantiasa memantau perbuatan-perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendidik adalah Allah. Yang dididik, yang ingin dididik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasilitator dalam proses pendidikan tu siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Alam semesta ataupun jagat raya adalah laboratorium, atau kita sebut dengan istilah medium ataupun wasilah berlakunya proses pendidikan. Perjalanan profetik, istilah canggih, profetik daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep horizontal dan vertikal. Satu menegak, satu melintang. Melintang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan satu menegak Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Okey, ni adalah apa? Ni adalah pendekatan pendidikan holistik integrasi. Jadi yang kita boleh faham di sini ada dua benda. Pertama ialah tauhidul ummah, iaitu nak menyatukan umat manusia agar mereka berkumpul di bawah satu payung. Jenis manusia yang beriman kepada Allah, yang mengikuti setiap aturan dan perintahnya, yang sesekali tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, semuanya bertauhid kepada Allah. Tauhidul ummah dilambangkan daripada perjalanan masjid yang suci kepada masjid yang suci. Dan hari ini, tempat tauhidul ummah, penyatuan ummah adalah ini, tuan-tuan. Tempat tuan-tuan berada sekarang. Masjid inilah yang pernah digunakan sebagai sarana, sebagai medium, sebagai wasilah pendidikan oleh Rasulullah di zaman baginda, mengajarkan sahabat-sahabat baginda untuk menyatukan ummah.
segala-galanya di sini. Rumah suci yang kita kenali, rumah Allah, masjid. Jadi jangan abaikan masjid, datang masjid. Jangan tinggalkan masjid, datang masjid. Makmurkan masjid. Kerana ini adalah tempat, pernah satu ketika dahulu Rasulullah menyatukan ummah di bawah integrasi Tauhidul Ummah. Dan yang kedua ialah integrasi Tauhidul Da'wah. Tauris, pewarisan dan penyatuan dakwah yang pernah dilalui oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nak habak hak menegak tu bertemu dengan Nabi-Nabi tertentu, walaupun cuma beberapa Nabi. Tetapi nak habak apa? Tu adalah Tauhidul Dakwah. Kesatuan dakwah. Nabi Adam dulu mendakwahkan benda yang sama. Nabi Nuh dulu mendakwahkan benda yang sama. Nabi Ibrahim benda sama. Nabi Musa benda sama. Daud Sulaiman benda sama. Sampailah kepada Nabi Isa, Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendakwahkan tauhid. Jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Saya tak mau syarah panjang sebab masa kita sikit. Yang ketiga, cuba kita fahami konsep bermulanya. Bermulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dari Masjidil Haram nak pergi ke Masjidil Aqsa. Bila Jibril membawa baginda ke sumur Telaga Zamzam. Di situ berlakulah apa? Pembedahan. Dada Rasulullah buat kali yang kedua. Selepas berlakunya di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Waktu itu Rasulullah di bawah asuhan dan jagaan ibu susuan dia, Halimah binti Abi Zu'aib atau dikenali Halimatus Sa'diyah. Itu pembelahan yang pertama. Kali ini yang kedua. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Jibril daripada dada Nabi? Jantung hati Nabi. Kemudian dibasuh dengan apa? Air Zamzam. Dibuang sifat-sifat alaqahnya. Alaqahnya apa? Tempat-tempat yang menjadi sasaran tumpuan iblis syaitan. Tempat was-was. Buang hak tu. Letak balik. Kemudian didatangkan bejana bekas daripada zahab, emas. Dalam tu ada apa? Iman dan hikmah. Dituangkan iman dan hikmah. Cuci dah kali. Buang dah tempat was-was, tempat lintasan, tempat tumpuan syaitan tadi dah bersih. Bubuh pula iman dan hikmah. Istilah hak saya nak sebut kena jahit balik dah. Lepas belah kena jahit balik. Wallahu alam lah hakikat sebenar. Saya tak boleh nak sebut hakikat sebenar. Cara Jibril belah pun kita tak tahu. Cara Jibril kata basuh pun tak tahu. Cara tuan iman dan hikmah pun lagu mana. Cara dia nak tangkuk balik pun lagu mana. Itu wallahu alam. Jadi bila Nabi sebut benda tu, kita terima benda tu sebagai kebenaran. Kemudian disediakan seekor binatang tunggangan yang namanya burraq. Lebih besar daripada kaldai dan lebih kecil daripada bighal. Sifatnya disebutkan dalam hadis. Jadi binatang ni mendekati Rasulullah kemudian menundukkan tubuhnya sehingga bawah perutnya dapat kepada lantai. Rasulullah naik. Kemudian ditemani oleh Jibril, mulalah perjalanan. Jadi di sini analogi yang saya nak bawa ialah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia nak memulakan perjalanan menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, benda yang sama yang dia perlu buat pada diri dia. Benda yang sama dia perlu buat pada diri dia. Maksudnya kenapa? Kena belah. Bukan suruh tuan-tuan balik ambil golok ke parang belah sungguh. Tak. Belah di sini menyikapi hal tersebut. Maksudnya hati kita, jantung kita ni kena disucikan, dibersihkan.
dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan, zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak buang benda-benda yang kita sebut sebagai sifat-sifat mazmumah. Apa dia ulama-ulama sebut? Hak senangnya 10 benda. Saya sebut secara ringkas. Pertama, syarrul ta'am. Apa dia? Banyak makan. Yang kedua, syarrul kalam. Banyak berbicara, banyak bercakap. Bukan kata tak boleh makan, bukan kata tak boleh cakap, terlebih sangat. Orang makan sedang-sedang, dia tu terlebih makan. Itu benda tercela. Ani pula bukan kata tak boleh bercakap, bukan kata duk diam suruh bisu, diam 1000 bahasa. Dia terlebih bercakap. Bila terlebih bercakap, banyak berlaku salah pada perkataan. Bila banyak salah berlaku pada perkataan, banyak mengundang kepada dosa. Yang ketiga, al-ghadab, pemarah. Marah. Baran kita panggil. Benda ni ada pada setiap manusia. Dia bukan boleh buang. Dia datang ni nak suruh didik. Agama datang, syariat datang nak suruh didik benda ni. Marah tak boleh buang. Pilah tuan-tuan cari klinik mana doktor. Saya ni baran kuat, marah kuat. Bagaimana? Doktor suntik boleh 3 dos, biar marah tu hilang. Boleh tak? Tak boleh. Marah tu perlu dididik. Marah perlu ada. Kenapa marah perlu ada? Hak marah yang tak boleh, marah saja-saja nak marah. Tak ada benda yang patut marah pun marah. Tak ada benda yang kena marah pun marah. Tapi bila berlaku saat agama anda dihina dan dipijak, keluarkanlah marah tu. Di saat Nabi dan Rasul anda dihina dan dipijak, keluarkan marah. Di saat pencipta dan Tuhan anda diperolok-olok, dipermain-mainkan, keluarkan marah anda. Sewaktu hak-hak anda dicerobohi, isteri anda dicerobohi, harta anda dicerobohi, anak-anak anda dibunuh dan dibuli, keluarkan marah. Dia ada tempat dia. Tak bolehnya saja-saja ni. Tak ada kerja. Yang keempat, al-hasad. Apa hasad? Dengki. Nanti kita hurai. Nanti kuliah yang keempat. Yang kelima, bakhil, kedekut. Yang keenam, hubbul jah, cintakan pangkat, kebesaran. Hubbul dunia, yang ke-8. Yang ke-7. Apa dia hubbul dunia? Cinta dunia, materialism. Lepas tu 8, 9, 10 tu hak selalu terkait. Apa dia? Sombong, riak, ujub. Sombong apa? Bangga diri, membesar diri. Kerana iblis sombonglah dia dihumpan ke dalam pula. Ke dunia. Tu kawan tu hak duk syurga dah tu. Bukan duk kaki 5, bukan duk caukit rut, duduk syurga. Hanya kerana punya sifat sombong, Allah umban ke dunia. Kita hak duk atas dunia, berguni-guni, bertang sombong, rasa nak masuk? Ujub, bangga diri. Ujub, bangga diri. Bahasa budak muda apa ini ujub? Terpaling, tahu terpaling. Maksudnya kalau kita duk sembang bab alim, dia akan rasa apa? Dia terpaling alim. Ujub ni dia rasa-rasa. Dia rasa dia demikian tapi orang lain tak rasa pun. Bahasa mudah perasan lah. Terpaling. Kalau orang cerita bab kaya, dia akan rasa apa? Dia lah terpaling kaya. Kalau bab terror, dia terpaling terror. Kalau hebat, dia rasa dia terpaling hebat. Dia saja letak perasaan tu pada dia, sedangkan orang lain tak anggap dia apa-apa. Ujub, bangga diri. Riak, menunjuk-nunjuk. Dia tunjukkan nikmat Allah bagi. Kalau dia handsome, dia tunjuk cara handsome. Kalau dia kaya, dia tunjuk cara kaya sebagaimana korun duk tayang. Dia bukan ketayang harta korun. Dia tayang kunci khazanah dia, baru. Harta dia tak tahu makhzan dia, khazanah dia duduk mana. Dia suruh orang pikul apa dia? Kunci baru. Kita hari ni tunjuk duit lah, tunjuk rumah lah, tunjuk perniagaan lah. Ada juga tunjuk kunci pun. Dah minum kopi lambang bintang 3.
Mercedes lah tu. Lambang gelang 4. Udah gelang 4. Audi lah tu. Itu contoh. Itulah kita ada yang kunci kita. Takkan nak bawa kunci rumah serabut dah. Ni kunci bilik air, ni kunci bilik nombor 1 tu melampau lah pula. Okey. Dan perjalanan ni bila kita suci kan kena isi dengan apa? Nak menghadap Allah. Benda tadilah. Iman dan hikmah. Kalau dalam ayat Quran ada yang salah ni menafsirkan hikmah tu juga adalah sunnah Nabi. Jadi seiringkanlah Al-Quran, keimanan dan sunnah Nabi ni dalam kita nak berjalan. Dalam kita nak berjalan. Berjalan. Bila berjalan sampai di mana? Sampai di masjid. Itu simbolik apa? Itu perlambangan apa? Tempat terakhir kita sebelum jasad kita diletakkan di liang lahat. Siapa-siapa pun tuan-tuan. Berakhirnya kematian kita. Dengan apa-apa keadaan sekalipun. Kemalangan ke, jatuh bukit ke, terjun laut ke, jatuh pokok ke. Last sekali, selepas orang mandi, selepas orang kapan, selepas orang di mana anda disolatkan? Inilah destinasi terakhir anda. Masjid. Selepas tu jasad anda akan dikuburkan di liang lahat. Roh anda akan mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baki lagi diterima atau tak diterima. Malaikat nak buka pintu langit ke tak mau buka, tu je. Jadi dia adalah simbolik dan perlambangan perjalanan hidup kita manusia dalam nak menuju kepada Allah. Tu yang benda kita nak bawa sebelum berakhirnya kehidupan kita. Kena ada kenderaan yang laju, kena ada kenderaan yang pantas. Itulah amalan-amalan soleh kita. Bekal dia ialah iman dan hikmah. Bekal dia ialah dibuang sifat-sifat mazmumah. Hati ini kena sentiasa dicuci dan dibersihkan. Barulah ada penerimaan dan makbulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah analogi, integration. Integrasi dan keseragaman antara penduduk langit dan penduduk bumi. Kalau hari ini kita ada wire nak cas telefon kita, kita kena pasang plug, bubuh USB Type-C tu dekat telefon kita, bubuh saja dia tak akan jadi apa-apa kat telefon tu. Tuan-tuan kenapa? Switch on. Barulah integrasi itu berlaku, keseragaman itu berlaku. Jadi kita nak hidup kita bahagia, nakkan keredaan daripada Allah, perlu ada integrasi, perlu ada persefahaman, perlu ada keselarian antara alam langit dan alam bumi. Apa yang alam langit suruh, alam bumi kena buat. Apa yang alam langit perintahkan, alam bumi kena buat. Kalau kita tak sambungkan connection ni, itulah yang terjadi kepada kebanyakan kita hari ini. Tak ada ketenangan Ustaz. Tak bahagia Ustaz. Serabut kepala Ustaz. Tension Ustaz. Depress Ustaz. Kenapa nak jadi macam tu? Bila yang atas suruh semayang, kita hadut bumi, tak? Nak tak jadi lah. Dia tak ada keseragaman. Dia tak boleh nak connect. Sebab kita tak switch on benda tu. Bila hak atas contoh kata suruh zakat, kita lari zakat. Jadilah benda tu. Bila hak atas suruh buat benda baik, kita duk buat benda buruk, kita duk buat benda jahat. Jadilah benda tu. Bila hak atas kata jangan buat benda ni, hindari benda ni, hak itulah kita buat. Jadilah benda tu. Selagi tak ada connection, keseragaman, keselarian antara alam atas dan alam bawah, anda akan senantiasa bermasalah dan berproblem dalam hidup anda. Jadi nak cari keredaan Allah, restu daripada Allah, connectionkan benda ni betul-betul. Apa saja yang Allah perintahkan, buat. Apa saja yang Allah larang, tinggalkan. InsyaAllah ada pertolongan Allah di sana.
Jadi perlu ingat betul-betul. Dan yang terakhir ialah, sebab ringkas kan. Tuan-tuan, ni analogi ya, untuk analogi. Tuan-tuan perasan tak, dalam peristiwa perjalanan ni, ada berapa makhluk Allah terlibat? Ada berapa makhluk Allah terlibat? Malaikat, Nabi Muhammad, Burraq. Ada makhluk Allah yang namanya malaikat, ada makhluk Allah yang namanya manusia, ada makhluk Allah yang namanya hayawan. Cuba perhati betul-betul, malaikat Allah menganugerahkan akal tanpa nafsu. Manusia Nabi Muhammad Allah menganugerahkan duanya, ada akal, ada nafsu. Dan yang ketiga, sifat haiwan pada Burraq, ada nafsu tanpa akal. Jadi yang membimbing Rasulullah, yang teman Rasulullah ialah satu entiti yang berakal tetapi ketiadaan pada nafsu. Inilah orang yang menjadi medium, wasilah penyampai risalah dan syariat Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi hak nak disampaikan syariat dan wahyu Allah ni sifat dia apa? Ada akal, ada nafsu. Sebab nak bagi penerimaan kepada wahyu dan risalah tu perlu ada akal. Bukan pada binatang yang akan menjadi tunggangan Nabi yang cuma ada nafsu tanpa akal. Risalah dan wahyu ni bukan untuk haiwan, bukan untuk binatang, tetapi orang yang nak menunggang binatang itu. Dan bila Burraq ini dinisbahkan dengan haiwan yang tak ada akal tapi bernafsu, jadi perilaku, keadaan, situasi, condition Rasulullah dalam peristiwa ni, Nabi tunggang Burraq ke Burraq tunggang Nabi? Nabi tunggang Burraq. Maksudnya setiap manusia ni dibekalkan apa yang haiwan tu ada. Haiwan tu ada nafsu, kita hak tunggang pun ada nafsu. Sama seperti marah tadi. Tak ada siapa pun boleh buang nafsu dia. Tapi nafsu ni untuk dididik. Sebab tu Burraq disediakan pelana dan tali kekang. Jadi sepanjang menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita yang kena tunggang nafsu. Tunggang pun ada pelana, ada tali kekang untuk kontrol. Lebih sangat ni hang ni, tak boleh. Kalau lebih sangat, jadi hang pula memperkudakan aku. Lebih sangat, hang pula akan tunggang aku. Kita yang kena kawal dia. Tapi walaupun kita mengawal nafsu kita, dia tidak akan mampu berdasarkan kapasiti akal semata-mata. Tapi untuk mengawal nafsu, mengawal kehidupan kita dalam perjalanan menuju Allah, perlu ada sumber satu lagi. Iaitu wahyu dan syariat untuk mendidik akal tu pula. Kalau tak ada wahyu dan syariat, hanya pertimbangan kapasiti akal semata-mata pun, hidup manusia akan rosak. Sebab apa? Sebab hak ni akan ikut akal dia, hak ni ikut akal dia, hak ni ikut akal dia. Jadi nak menyatukan akal tadi agar tunduk pada satu kuasa, satu pemerintahan, agar kamu tak sombong, agar kamu tak zalim, agar kamu tak menganiayai orang lain, kamu kena tunduk pada wahyu dan risalah yang diturunkan. Akal kamu perlu dilentur dan dibentuk dengan sumber syariat ni. Jadi dengan sumber syariat berpandukan kepada akal tu untuk kamu mengendalikan nafsu dalam menjalani kehidupan perjalanan menuju Allah Subhanahu. Bila Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Burraq tu lepas bebas ke kena tambat? Nafsu ni dia kena ikat dan tambat. Kalau lepas, dia akan meliar. Bila dia meliar, habis. Nafsu liar. Faham sendirilah. Itu analogi ya. Nanti faham ayat mana ni ustaz, tafsir mana ni. Tak akan jumpa lah. Sebab tu saya sebut analogi. Ibrah. Kita ambil kefahaman tu. Kena tambat. Lepas tu bila nak mi'raj, bawa sekali tak Burraq? Burraq bawa sekali tak mi'raj ke tinggal kat bawah? Tinggal kat bawah. Nafsu tidak diperlukan lagi.
Hak tadi kita nak bawa hati iman yang suci. Maka dengan itulah pintu-pintu langit akan dibuka. Sampai kita menghadap kepada Hadratul Qudus, Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada juga pertanyaan daripada orang awam. Biasalah orang semalam pun saya sebut jenis orang hak suka bertanya. Banyak mulut nak tanya. Kita pun bukan tahu jawapan. Dia kata pasal apa Nabi ni saja yang Rasulullah jumpa. Pasal apa tak jumpa Nabi lain? Manalah saya tahu pasal apa. Ke tuan-tuan tahu? Pasal apa langit pertama Nabi ni tak Nabi ni? Pasal apa Nabi ni saja Nabi jumpa bukan Nabi lain? Itu tak tahulah. Sebab Nabi sebut dalam hadis begitu, mungkin ada hikmah yang kita tak jumpa lagi jawapannya. Kenapa hanya Allah mempertemukan Nabi-Nabi ini dalam setiap dimensi dan lapisan langit-langit tersebut. Ulangan balik. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua takkan Ibrahim dah langit kedua. Kalau setahun ingat satu Nabi, 7 tahun, 7 lapis lepas dah. 40 kali dah ni, Isra Mi'raj ni. Takkan 7 tak lepas ni. Yahya dan Isa. Ketiga, Yusuf. Oh bagus. 4. Adam, Idris. 4 Idris. 5. Abang Nabi Musa, Nabi Harun. Yang ke-6, adik Nabi Harun, Nabi Musa. Yang ke-7, Nabi Ibrahim. Rasulullah tengok Nabi Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Di situlah tempat tawafnya para malaikat di langit. Kaabah di bumi, tempat tawaf manusia di bumi. Setiap hari masuknya 70,000 malaikat tawaf, kemudian keluar, tak kembali lagi. Sehari 70,000, keluar tak balik dah. Esok 70,000, tawaf keluar tak balik dah. Agak-agak sejak adanya Baitul Ma'mur berapa juta? Bukan juta lah. Kosong dia tu tak kerti nak sebut lah. Bilion, trilion, zilion, apa lagi. 70,000. Tak terhitung, tak terbilang jumlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat dululah, penat saya pun. 9:30 dah ni. Sebenarnya nak hurai panjang-panjang macam hak nombor 1 tu, tapi memandangkan masa saya skip. Tapi skip pun harapnya 2, 3, 4, 5 tu dapat difahami dengan baik oleh saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya berhenti setakat ni. Itulah lebih kurang bentuk-bentuk pendekatan ataupun analogi, ibrah ataupun hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.